pada abad ke-18, beberapa negeri di Tanah Melayu telah menyaksikan kemunculan kerajaan Melayu baru yang melibatkan 4 buah negeri, iaitu Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Kelantan. Menariknya, setiap kerajaan ini diasaskan oleh tokoh luar yang bukan berasal daripada negeri-negeri tersebut. Peralihan kuasa ini memperlihatkan campur tangan kuasa serantau dan usaha untuk mendapatkan pengiktirafan untuk memerintah secara sah. Pembentukan Kerajaan Melayu baru di Terengganu pada abad ke-18 mencerminkan satu peralihan kuasa yang penting dalam sejarah politik Melayu. Dia bukan sekadar tentang pertukaran pemerintah, tetapi juga tentang legasi, hubungan diplomatik dan pengaruh serantau. Segalanya bermula apabila Tun Zainal Abidin, putera Bendahara Johor, ditabalkan sebagai Sultan Terengganu yang pertama, sekaligus membuka lembaran baru bagi dinasti bendahara di negeri ini. Sebelum itu, Terengganu berada di bawah pemerintahan tokoh-tokoh seperti Paduka Laksmana dan Bendahara Asal. Namun, sumber sejarah mencatatkan pelbagai versi penubuhan ini. Menurut Tufat Al-Nafi, Sultan Johor sendiri menghantar perantaraan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin. Manakala, menurut Hikayat Johor dan Hikayat Pahang, diceritakan bahawa beliau telah melarikan diri ke Patani selepas pembunuhan Paduka Raja Wan Draman dan dijadikan sebagai anak angkat oleh Raja Perempuan Patani, iaitu Nan Chayang. Namun, ada juga versi yang menyebut baginda telah berkahwin dengan Raja Kuning dari Patani, sekaligus mencerminkan hubungan politik erat antara kerajaan-kerajaan ini. Namun, kekeliruan tetap wujud mengenai siapa Sultan Johor ketika itu dan bila sebenarnya peristiwa-peristiwa ini berlaku. Apa yang pasti, pembentukan Kerajaan Melayu baru di Terengganu hasil daripada gabungan kuasa warisan, hubungan politik serantau dan pengaruh luar seperti Patani dan Johor. Kerajaan Selangor mula ditubuhkan pada tahun 1770 apabila Raja Lumu, anak kepada Daing Celak, ditabalkan menjadi Sultan pertama dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Peristiwa ini menandakan berakhirnya Kerajaan Selangor di bawah naungan Kerajaan Johor. Sebelum itu, Selangor masih berada di bawah naungan Johor dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak jelas, tetapi keturunan Bugis sudah mula memainkan peranan penting dalam politik tanah Melayu. Lumu berusaha membebaskan Selangor daripada pengaruh Johor dan mahu mendapatkan pengiktirafan yang sah. Namun disebabkan kerajaan Johor ketika itu mengalami konflik dalaman dan sultannya masih muda, Raja Lumu memilih untuk mendapatkan pengiktirafan daripada Sultan Perak, iaitu Sultan Mahmud. Raja Lumu telah ditabalkan secara rasmi sebagai Sultan Selangor. Penabalan ini membawa kepada kewujudan sebuah kerajaan Melayu berdaulat yang dipimpin oleh keturunan Bugis, sekaligus meletakkan asas kepada identiti dan kemerdekaan negeri Selangor yang kita kenali hari ini. Semua sejarah seperti Taufat Al-Nafis dan Misah Melayu turut merakamkan peristiwa penting ini dalam sejarah Selangor. Pada abad ke-18, Kerajaan Negeri Sembilan telah menyaksikan penubuhan kerajaan baharu apabila Raja Lenggang telah menaiki takhta pada tahun 1808. Ini menandakan permulaan rasmi Kesultanan Negeri Sembilan. Sebelum itu, usaha para pembesar menjemput anak Raja Minangkabau iaitu Raja Adil dan juga Raja Kasar sejak abad ke-17 telah gagal kerana mereka berdua tidak mendapati kesesuaian adat tempatan menyebabkan mereka disingkirkan. Dengan restu Sultan Johor, Sultan Muning Shah III telah menghantar Raja Melewar yang telah tiba pada tahun 1773 untuk menerima cap mohon sebagai lambang kuasa baginda. Bagaimanapun, Raja Melewar terpaksa bersaing dengan Raja Katib yang mendakwa dirinya sebagai pewaris Minangkabau dan Raja Katib juga telah berkahwin dengan anak penghulu Naam. Setelah bertempur dan menang, Raja Melewar dilantik sebagai Yang di-Pertuan tetapi gagal kerana baginda tiada kesinambungan dalam pemerintahan. Hanya setelah Raja Lenggang ditabal dan bersemayam di Seri Menanti, maka terbentuklah kerajaan yang stabil dan berstruktur. Maka baginda ditiraf sebagai pengasas sebenar Kesultanan Negeri Sembilan.
Kerajaan Kelantan diasaskan oleh Long Yunus yang berketurunan bangsawan Patani selepas kejatuhan keluarga Diraja Jembal akibat kemangkatan Sultan Omar. Tahta diambil alih oleh Long Bahar, tetapi beliau telah dibunuh oleh menantunya iaitu Long Deraman. Long Deraman kemudian melantik Long Muhammad, namun beliau juga dibunuh dan digantikan oleh Long Pandak. Long Deraman menguasai tahta Kelantan, tetapi kuasanya tergugat apabila Long Yunus berusaha merampas tahta dengan bantuan Sultan Mansur I dari Terengganu. Perbezaan sumber mengenai pembentukan kerajaan ini terdapat dalam ringkasan Cetera Kelantan dan sumber Terengganu. Menurut sumber pertama, Long Gafar mengalahkan Ayam Bugis dan mendapat 7 buah jong yang mendorong Sultan Mansur untuk membantu Long Yunus menawan Kelantan. Namun, sumber Terengganu menyatakan bahawa rampasan tahta berlaku melalui serangan pertama diikuti serangan balas oleh Long Pandak. Serangan kedua menyaksikan rundingan yang memberi Long Pandak tahta dan Long Yunus menjadi Raja Muda. Long Yunus pada akhirnya disabitkan dengan fitnah dan beliau berjaya merampas semula tahta melalui serangan ketiga dan mengembalikan semula kesultanan tetapi di bawah kedaulatan Terengganu. Kesimpulannya, keempat-empat kerajaan Melayu baru memiliki asal-usulnya yang pelbagai, di mana ada yang datang daripada Bugis, Minangkabau, Patani dan Johor. Ini jelas membuktikan bahawa landscape politik di tanah Melayu sangatlah kompleks, di mana ianya bukan hanya sekadar penubuhan kerajaan, malahan ia juga melibatkan strategi diplomasi, sokongan luar dan usaha untuk mengekalkan kedaulatan masing-masing.